Tak nampak apa-apa, tetapi rasa takut tu meluap-luap pada malam tersebut. Buka lampu, pergi dekat tingkap, tarik besi tu, angkat galah, bawa masuk dalam. Masya Allah Kisi, perasaan takut tu teruk sangat. Itulah pengalaman yang dialami. Terima kasih dan selamat tengah malam. Hati-hati Baik saudara, saya akhiri tugas saya pada malam ini. Ya, terima kasih diucapkan pada semua yang sudi bersama dengan KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan juga terima kasih pada yang ada di Facebook yang kirimkan gambar lain macam-macam gambar seram awak post Ada yang juga kirimkan gambar dengan dia bergambar dengan siapa ni? Dengan Paul School action tak apalah. Tementanglah member datang nak jadi jurulatih Itu Datuk Seronding sedang berjabat tangan nampaknya dengan jersey lagi. Baguslah tu. Terima kasih juga pada Rizwan Kamal. Terima kasih yang berkongsi gambar seram Ini Syed Osman pun ada gambar ini, profile picture ni dengan rambut yang panjang tutup muka. Baik, dalam MJ12 panjang minggu ini bermula esok malam jam 1 pagi saya akan ada tetamu. Tetamu saya adalah para peserta Hantu Kronik 2014. Jadi mereka akan ke udara bersama dengan saya 1 pagi sampai pukul 2 pagi lah. Untuk minggu ini saja. Minggu depan saya akan undang tetamu yang lain, merupakan pakar perubatan yang akan ke udara. Belum lagi tahulah tarikh yang boleh beliau hadir bersama dengan saya dan kita akan jemput dan mungkin dia akan kongsilah pengalaman-pengalaman di mana sebagai pengalaman sebagai seorang pakar perubatan ni ada tak antara kisah-kisah yang boleh dikongsi samalah, bukan nasihat lebih pada pengalaman beliau lah. Jadi akan saya undang dia ke udara dan juga nantikan saja perkembangan-perkembangan yang bakal saya berikan suntikan dalam rancangan Misteri Jam 12 ini. Jadi terima kasih diucapkan dan jumpa anda esok malam dalam Geng Burung Hantu. Cik Mang pun dah kembali. Jadi esok jangan lupa jam 10 malam dengan Kisi dan Cik Mang Warrior dalam Geng Burung Hantu. Terima kasih dan terus bersama Ria 897 FM. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam kepada semua para pendengar Ria 897 FM.
Terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya, Casey. Dan saya kembali pada tengah malam ini untuk mengendalikan rancangan misteri jam 12. Sebelum itu, awal tadi saya sibuk dengan sesi raptai ataupun rehearsal bagi acara Viva Electra yang akan berlangsung pada hari Jumaat, boleh saya katakan pada malam ini nanti jam 8.30 malam. Walau bagaimanapun, sempat saya kembali untuk bersama dengan anda. Ini untuk pengetahuan anda lah, ya. Jadi saya malam ini akan terus menemani anda sampai pukul 2 pagi nanti. Sebenarnya acara raptai itu belum lagi tamat, tapi saya cabut sekejap. Kalau tidak, misteri jam 12 nampaknya on call, ya. Baiklah, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman anda. Jam 1 pagi nanti saya ada tetamu. Tetamu daripada peserta Hantu Kronik 2014. Di tempat ketiga, gambar beliau telah pun saya muat naikkan. Dan hantu ini dikenali sebagai hantu Karak. Dalam filem Karak, anda ingat lagi? Filem Karak, Lebuh Raya Karak. Hantunya kelihatan seperti inilah. Jadi kita akan temu bual jam 1 pagi nanti. Makeup artis yang telah pun mendandan hantu ini sehingga kan kelihatan menyeramkan. Dan untuk kisah yang pertama, saya akan bacakan tentang Karak, Lebuh Raya Karak. Kalau sudah bersedia, kita mulakan dalam rancangan misteri jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pengalaman yang ingin disampaikan di sini dalam rancangan misteri jam 12 di Ria 897. Ini kiriman email yang ingin saya bacakan datang daripada pendengar yang bernama Nur Azlan. Ataupun nama ringkas yang digunakan Lan. Kata Lan, peristiwa berlaku. Dari Singapura, dia nak ke Kelantan. Memang jauh perjalanan. Memandu kenderaan. Kelantan itu adalah kampung arwah nenek saya. Kita juga ada saudara-saudara yang agak rapat. Jadi, ini kehadiran kami ke sana adalah menghadiri satu majlis persandingan. Kami telah pun diundang dan sekaligus selepas kami ke Kelantan, kami akan turun balik. Pergi ke Kuala Lumpur untuk bercuti di sana. Jadi, pada hari yang disebutkan, saya, isteri dan seorang anak saya. Anak saya berusia 7 tahun. Menaiki kenderaan yang dipandu oleh saya, katanya Lan, dari Singapura menggunakan Lebuh Raya Utara Selatan, terus naik ke Kelantan. Perjalanan kami ke Kelantan ni bukan pertama kali. Saya dah ke sana dalam 2-3 kali kalau tak silap. Tapi lazimnya kami ke sana lebih dari itulah. Tapi waktu-waktu yang lain kami menaiki coach. Dan kali ini adalah kali kedua atau 3 saya memandu pergi ke Kelantan dari Singapura. Dalam perjalanan macam biasalah. Kita berangkat pada waktu sekitar jam 10 malam. Dan kita akan sampai di Kelantan mungkin awal sedikit. Perjalanan saya tidak membenarkan saya. Kalau dengan kawan-kawan, katanya Lan, hai Kisi, 160 pun boleh sampai. Tapi dengan isteri, kena ikut had kelajuan, 110. Melainkan mungkin saya nak overtake, barulah isteri benarkan.
Tapi bila isteri tidur, saya akan curi-curi memandu cepat sedikit. Yalah Casey, lebih lama, lebih penat, lebih mengantuk. Kembali pada kisah saya, Lebuh Raya Utara Selatan. Waktu malam, biasalah Casey, ada bahagian-bahagian lebuh raya tersebut akan gelap gelita. Hanya cahaya-cahaya lampu yang ada pada kenderaan yang lalu menggunakan laluan itu. Nanti bila sampai dekat kawasan perhentian, baru nampak lampu. Keluar daripada kawasan perhentian, makin gelap. Jadi ini saya nak cakapkan tentang Lebuh Raya Utara Selatan, lebih kepada kawasan yang dikenali sebagai Karak Highway ataupun Lebuh Raya Karak. Peristiwa yang saya alami ini memang tak dapat saya lupakan. Ketika saya sedang memandu, waktu itu saya dah rasa agak penat sedikit lah. Tak mengantuk, cuma penat. Jadi saya pun ajaklah berbual dengan isteri yang baru sahaja bangun. Anak saya pun baru sahaja bangun dan anak nak minum air. Sedang memandu, pendengar Ria, katanya Encik Lan. Isteri pun berbual dengan saya dan serahkan air kepada anak yang duduk di belakang. Tahu-tahu pendengar, katanya Encik Lan, apa yang berlaku amat memeranjatkan sangat-sangat. Apa yang berlaku amat memeranjatkan. Ketika sedang saya memandu, saya ternampak di hadapan saya tidak ada kenderaan, di belakang saya tidak ada kenderaan. Seolah-olah di kawasan itu hanya saya seorang saja yang memandu pada waktu itu. Jalan yang bertentangan pun tidak ada kenderaan. Rasa macam pelik. Jadi pendengar Misteri Jam 12, setelah saya perasan, depan, belakang, jalan yang bertentangan, tidak ada sebarang kenderaan, hanya kenderaan saya saja. Tahu-tahu, saya terdengar isteri saya terus istighfar dengan kuat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya pusing tengok isteri dan saya tanya, kenapa Ma? Isteri saya masih lagi sedang istighfar dan membaca surah Al-Fatihah. Anak saya di belakang berusia 7 tahun ni mungkin dapat rasakan sesuatu yang tak kena. Dia rapatkan badan dengan kerusi di hadapan antara celah kiri dan kanan itulah. Dia dekat situ, kemudian dia tengok ibunya. Saya ni memandu ni sampai dah tak boleh kawal lagi. Sebabnya isteri saya naik terperanjat. Bila dah lepas kawasan Lebuh Raya Karak tu di mana isteri terperanjat tadi, saya tanya pada isteri, Ma cakap dengan abang. Kenapa Ma? Isteri diam. Bang, tadi bila tengah memandu abang tak nampak ke bang? Dekat tengah-tengah jalan tu ada orang berdiri. Abang jalan, abang langgar orang tu bang. Saya terdiam. Abang langgar orang? Abang tak dengar apa-apa pun, tak rasa apa-apa pun. Tahu bang, mungkin bukan orang. Isteri kata dia nampak susuk tubuh seorang wanita berpakaian baju warna merah sedang berdiri dekat laluan lorong yang saya gunakan sebelah kiri. Bila makin menghampiri saya jalan tu, bergerak tu agak laju sedikit. Bila isteri toleh ternampak isteri istighfar dan benda tu hanya melepasi kenderaan kami. Masya Allah Casey. Bila dengar, terkejut juga saya dibuatnya. Ingatkan dah habis. Saya pun terus memandu dan saya buka CD surah suci. Tengah memandu, lat lebih kurang nak dekat 10 minit. 10 minit setelah isteri saya istighfar, saya pun selepas itu cuba tenangkan dia, berbual dengan dia. Anak saya, Baba. Ya sayang. Baba, ya sayang. Dekat tepi tingkap ada nenek tua. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Sebenarnya kisah yang dikirimkan oleh Encik Nur Azlan ni ada sambungan. Jadi bila anak Cik Nur Azlan tu biasalah kita kasih cliffhanger sikit. Katanya, Baba dekat tepi tingkap ada nenek. Jadi bila Cik Nur Azlan dengar, isterinya pun dengar. Isteri toleh belakang, sayang sini. Katanya isteri panggil anak. Anak tu kedepankan badan. Kemudian isteri urut kepala anak ni lah. Dan kemudian isteri baca. Katanya ikut mama baca. Isteri baca, anak pun ikut baca. Dan Cik Nur Azlan kemudian setelah lebih kurang 1 minit, katanya saya suruh anak saya tarik langsi. Kenderaan saya, kereta saya ni di tingkap kiri kanan ada langsi hitam yang saya pasang. Jadi saya kata tarik langsi cepat. Anak saya pun pergi ke tingkap kereta tu, tarik langsi kiri dan kanan supaya dia tidak ternampak benda yang dia nampak tadi. Benda tu menghantui anak saya, Kisi. Dan anda bayangkan, kata Cik Nur Azlan, sepanjang perjalanan dari kawasan Karak tu menuju ke arah Kelantan, katanya di sini kenderaan saya di atas bumbung kenderaan ni seperti ada orang bergendang. Saya rasa pelik sangat-sangat. Tak pernah pun perkara ini berlaku, tapi hanya pada satu malam tu lah. Setelah 2-3 kali saya pergi ke Kelantan memandu bersama dengan isteri dan anak, itulah yang pertama kali kami diganggu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu ada kisah daripada Cik Nur Azlan. Baik, yang ini kiriman selanjutnya yang ingin saya bacakan kepada anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini datangnya daripada Nurlina. Nurlina kata pengalaman yang tak dapat dilupakan ketika dia sedang berada di salah sebuah hotel, dan hotel ini adalah hotel di Singapura. Beliau dan juga beberapa teman telah pun menyewa sebuah hotel, bilik hotel, dan ini sebagai satu kegiatan mengeratkan lagi hubungan bersama dengan bestie beliau, staycation di Singapura. Kita dengar sekarang kisah Nurlina dalam MJ12.
Baik, ini kisah yang dialami oleh pendengar yang bernama Nolina. Kata Nolina dalam kiriman email kepada saya, kisah ini berlaku lebih kurang 3 tahun yang lalu. Pengalaman ini berlaku di salah sebuah hotel di Singapura ketika saya dan bestie saya mengadakan satu staycation di sini. Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12. Hotel yang kami tinggal ni agak terkenal. Saya tak nak cakap nama hotel lah. Nanti orang semua takut. Dah saya kena marah nanti. Kena saman masalah ni. Katanya Nolina, ketika kami berada dalam bilik hotel itulah, kami seramai 4 orang termasuk saya menyewa bilik hotel tu, dan kami pun datang dengan membawalah masing-masing katanya potluck, membawa masakan yang dimasak dari rumah. Staycation kami adalah selama 3 hari 2 malam. Dan bila sampai di sana, saya yang sampai dahulu. Teman-teman saya semua masih lagi bertugas dan akan sampai selepas waktu maghrib. Saya yang ambil cuti dan saya harus uruskanlah beberapa perkara. Jadi saya sebagai orang yang telah pun menempah bilik, saya sampai sekitar jam 3 petang. Saya pun datang dan mengambil kunci, membawa barang-barang saya untuk naik ke atas, ke bilik yang telah pun saya sewa. Seperti kata Nurlina tadi, teman-teman kepada Nurlina akan datang selepas waktu maghrib. Jadi ini bermakna mereka ni semua akan balik rumah, ambil pakaian, mungkin habis kerja jam 5 lah, jam 5, jam 6, ambil pakaian, ambil barang-barang yang perlu, kemudian pergi ke hotel dan berada di hotel itu untuk 2 malam. Staycation, satu percutian singkat di Singapura. Bila sampai, biliknya memang luas. Kami meminta bilik yang besar. Masuk dalam bilik itu, lihat keadaan keliling bilik itu. Tiba-tiba saya rasa macam katanya, saya rasa macam seram dan meremang. Tak tahu kenapa. Tapi saya tolak tepi perasaan takut tu kerana terlampau gairah dan semangat sangat. Setelah sekian lama, inilah waktunya saya meluangkan masa bersama dengan teman-teman baik saya. Pendengar Misteri Jam 12, setelah letak barang, saya pun keluar pergi ke pusat membeli belah terdekat, mendapatkan beberapa barangan. Kemudian saya pulang dan dipendekkan cerita, sekitar jam 7 malam. Saya ingat lagi, waktu tu saya sedang ambil wuduk nak solat maghrib dalam bilik hotel. Jadi sedang saya ambil wuduk dalam tandas bilik hotel tu, katanya Nurlina, saya terdengar ada orang buka televisyen Kisi. Tengah berwuduk ni, saya terperanjat sebabnya suara TV tu tiba-tiba menyala dan dengan kuat di dalam bilik yang saya sewa. Saya habiskan wuduk saya keluar dari tandas, membaca doa selepas berwuduk. Kemudian saya tengok, televisyen tu dah dimatikan. Bila dia dimatikan, bila suara tu dikuatkan, saya tidak pasti. Pendengar Misteri Jam 12, saya pun menuju ke arah televisyen dan saya melihat belakang ada plug, lampu bercahaya, dan siapa pula yang buka TV dan kemudian tutup TV. Mungkin agaknya sangkaan saya, ni mesti dekat TV itu ada orang, ataupun tadi saya tertekan timer lah. Saya hanya mampu berfikir sedemikian. Saya tertekan timer. Jadi saya pun pergilah ke beg saya keluarkan telekung, keluarkan sejadah, saya keluarkan arah kiblat, kompas untuk tengok ke mana arah kiblat. Kemudian saya mula nak solat. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, teman-teman saya masih belum sampai. Waktu tu saya sedang solat rakaat yang pertama, kata Nolina. Tahu-tahu Casey, televisyen tu menyala lagi. Bila TV tu menyala, satu hal, mungkin agaknya timer. Tapi yang buat saya takut, TV tu menyala. Dari mana saya solat ni, saya boleh nampak TV di hadapan saya. Tiba-tiba TV tu tukar saluran. Saluran ini, saluran itu, saluran 3, saluran 4. Saya hanya mampu pejam mata dan berikan tumpuan pada solat saya, katanya Nolina. Satu perkara, bila saya sedang sujud, habis saja rakaat yang pertama ni, saya dah angkat tangan, dah takbir, saya turun ke bawah. Kemudian saya sujud, tengah sujud pada rakaat yang pertama.
Saya dapat rasakan saya tak boleh bangun seperti ada orang duduk di belakang saya. Tak boleh ke si? Dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, Kau lindungilah aku. Saya bercakap dalam hati saya. Saya tahu kalau saya lafaz, batal solat saya. Selepas tu, Allahu Akbar, baru saya boleh bangun. Bila saya dah bangun, TV tu dah tak tukar-tukar lagi saluran. Dah berhenti di situ saja. Habis solat, saya bangun, saya angkat remote, saya tukar saluran, saya tutup TV dan saya biarkan. Kemudian bila teman-teman datang pada malam hari yang pertama, dah dengan teman-teman, dah lipat dengan members dengan makan, kita pun duduklah. Teman saya bawa DVD, kita menonton. Tonton pula filem seram Casey. Filem seram yang teman saya bawa bersama. Ramai-ramai duduk atas katil sambil makan, sambil kita menonton TV. Wah, satu perasaan yang cukup seronok. Dan selepas jam 3 lebih pagi, semua dah mengantuk. Satu persatu dah menguap, dah sangap, dah penat sangat. Kita pun mula nak tidur. Yang lain semua nyenyak tidur. Saya ni terkebil-kebil nak tutup mata. Tak tahu kenapa. Dan akhirnya saya dapat lelapkan mata saya. Saya terbangun sekitar jam 4 pagi. Hanya sejam lebih selepas saya tidur, saya tersadar, kata Nolina. Dan saya tersadar kerana terlampau sejuk. Nak bangun cari remote aircon, nak perlahankan, nak naikkan temperature supaya suhunya tidak terlampau sejuk. Saya nampak Casey, dalam bilik tu, di tepi katil teman saya, ada seseorang sedang baring. Bila saya perasan, wanita tu seperti orang Melayu, tengah baring tepi teman saya yang sedang nyenyak tidur pada pagi tersebut. Bayangkan pendengar Ria 897. Dan setelah saya solat subuh pada pagi yang disebutkan, keadaan bilik itu bertambah baik. Malah gangguan tidak lagi berlaku. Entahlah, mungkin kita ramai-ramai sangat dekat dalam bilik tu dan dia pun tak kuasa nak mengganggu kita. Tapi Casey, untuk pengetahuan Casey, nama hotel ni adalah ... Saya tak boleh beritahu anda, mohon maaf ya. Tapi walau apapun, itulah kisah yang dialami lebih kurang 3 tahun yang lalu. Bertemankan Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey. Dalam rancangan ini anda akan dengar kisah-kisah misteri yang berlaku, dan yang ini merupakan kiriman yang saya terima. Ini mungkin respon kepada kisah hotel tadi daripada Nolina. Datangnya daripada Encik Muhammad Said. Casey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah bercuti di salah sebuah hotel di Indonesia. Pengalaman saya ni dengan isteri menyeramkan. Bila sedang tidur lah dalam bilik yang kami sewa di sebuah hotel di Indonesia. Lebih tepat lagi, katanya di sini pengalaman ini berlaku di Indonesia, di mana? Di Bandung. Bilik hotel ni agak besar dan kami mendapatkan bilik ini, saya dengan anak-anak lah, dengan isteri, tengah tidur malam. Isteri kejutkan saya. Isteri kata, bang, kemudian kata isteri, dengar suara anak kami menangis dalam tandas. Saya dengar Casey dengan jelas dalam tandas bilik hotel. Ada anak kami lah, suara anak kami menangis. Dan bila tidur malam, hanya lampu yang menyala adalah lampu dekat kawasan koridor menghala ke kawasan pintu nak keluar daripada bilik tersebut. Itu saja, yang lain semua gelap, termasuklah lampu tandas. Jadi rasa pelik pula tahu bila isteri kejut dengar suara anak datang dari tandas sedang menangis. Isteri pun kata pada saya, bang, pergi tengoklah bang. Dan saya rasa pelik, anak saya masuk tandas takkan gelap-gelap macam tu. Saya pun toleh.
Sebab saya dengan isteri tidur di atas katil. Anak saya 2 orang tidur di bawah dengan beralaskan satu tilam lah. Dan saya toleh, saya tengok dan saya beritahu isteri, "Ma, budak-budak tengah tidur kat bawah tu." Isteri pun menjenguk, ternampak 2 orang anak kami sedang nyenyak tidur di atas tilam. Tahu-tahu suara tu berhenti. "Berhenti ke si?" Isteri pun tegur, "Bang, bunyi apa tu bang?" Saya pun kata pada isteri, "Jangan fikir bukan-bukan lah. Tak ada apa-apa lah." Saya bangun, buka lampu. Nasib baiklah di tepi katil ni ada suis yang boleh mengawal lampu. Lampu tandas saya buka daripada suis di tepi saya. Saya jalan menuju ke arah tandas. Saya menjenguk dekat dalam. Seram kisi, meremang bulu roma. Kemudian saya berdiri. Belakang saya pintu tandas. Saya memandang ke arah isteri. Saya angkat tangan, tunjuklah macam tak ada benda. Isteri saya sedang saya berdiri, matanya terbeliak. Bila saya nampak wajah isteri dengan keadaannya seperti takut, saya pun berjalan menuju ke arah isteri, naik atas katil. Lampu tandas masih menyala. Saya tanya pada isteri, "Kenapa dengan awak ni?" Isteri pun kata, "Tak apalah bang, nanti besok saya ceritakan." Jadi keesokan hari bila kami 4 beranak turun ke bawah untuk sarapan, saya tanya pada isteri, "Semalam apa yang berlaku bila saya diri depan pintu tandas?" Isteri saya kata, bila tengah berdiri, dia nampak dekat belakang tandas tu seperti ada rambut hitam. Nampak macam rambut hitam terjuntai daripada tepi door frame di mana saya sedang berdiri. Kemudian dia cuba tengok lain dan saya menghampiri beliau. Jadi saya katanya isteri saya gesa saya suruh tukar bilik. Pada mulanya malas ke si, sebabnya banyak barang-barang nak kena angkat ni, nak kena tarik lagi. Akhirnya saya pun pergilah ke front desk dan saya katakan saya nak tukar bilik. Kesi bayangkan, saya seorang diri, isteri dengan anak-anak masih dekat kawasan sarapan. Saya pergi, saya kata, "Pak, minta bantuan boleh? Saya mau tukar bilik." "Tukar bilik?" "Ya, kamu duduk bilik mana? Nombor berapa?" Saya duduk bilik. Saya terangkan bilik saya nombor berapa, tingkat berapa. Kemudian dia kata pada saya, "Bapak sebentar ya." Saya nampak dan dengar mereka bercakap walaupun mereka berbisik. Seperti ini ya, ini contoh dia tulis "Oi, kamu kasih pelanggan ini bilik itu ya? Siapa yang kasih ini?" "Bukan aku." Kemudian lelaki yang sedang saya berbual dengan dia tadi tu toleh. Tengok saya angkat tangan, "Pak, sebentar ya." "Hei, kamu salah kasih bilik. Bilik ini tidak boleh digunakan." "Datang balik Bapak. Bapak bisa naik atas. Bapak ambil barang-barang semua keluar. Nanti saya tunggu Bapak di koridor lift ya." Saya rasa pelik. Kenapa pula dia tak nak ikut aku naik atas tak apalah. Naik atas dengan isteri, anak-anak, pack barang-barang. Kita keluar daripada bilik tu, menuju dekat koridor. Dan kita dibawa ke bilik yang paling hujung dekat koridor yang sama. Masuk dalam. Kemudian isteri berada dekat luar. Saya keluarkan duit nak kasih tip. Saya keluar daripada pintu bilik hotel dan saya berbual dengan lelaki tu. "Mas, minta maaf ya, saya mau tanya, ada apa-apa enggak tentang bilik tu?" Dia diam. "Pak, mohon maaf. Di hotel ini ada satu bilik digunakan tempat penginapan khas." Saya tanya, "Penginapan khas?" "Ya Pak, tempat ini sebagai pendinding supaya hotel ini tidak diganggu. Jadi bilik yang dikasih itu salah. Sebenarnya bilik Bapak di hujung sini, bukan hujung sana." Saya masih tak faham. Tapi bila saya balik, saya fikir-fikirkan mungkin bilik tu adalah bilik khas. Kalau ada sebarang gangguan akan berlaku dalam bilik tu. Macam bilik tu dah pun dibaca, dipuja, apa pun nak datang singgah, masuklah dalam bilik tu. Jangan mengganggu bilik-bilik yang lain. Mungkin macam tu lah Kisi. Bila saya dengar terperanjat Kisi, tak pernah pun saya dengar istilah bilik hotel bilik khas.
sebagai pendinding. Masya Allah. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Hello Lina. Lina kena dengar cakap abang sekarang. Dengan perlahan, Lina keluar dari bilik. Jangan tengok benda tu, Lina. Lina, hello. Lina, dengar tak cakap abang ni? Hello Lina. Hello. Lina. Hello Lina. 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 Misteri Jam 12. Itu adalah kisah hari ini, 2 kisah tentang hotel, dan sebentar nanti akan saya bersama dengan tetamu undangan merupakan rakan-rakan para peserta bagi satu acara, iaitu pertandingan hantu kronik fancy dress yang telah pun dianjurkan beberapa ketika yang lalu lah. Dan kali ini hantu kronik fancy dress ni, kalau anda lihat lah, ini merupakan hantu karak. Jadi kita akan tanya, mungkin beliau juga ada gambar-gambar yang lain yang boleh dikongsi sama untuk saya muat naikkan, gambar-gambar yang beliau make upkan ataupun beliau hiasi hantu-hantu ni lah dengan rambut, pakaian, kuku yang menyeramkan. Jadi terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya. Seperti saya katakan awal tadi lah, tadi sememangnya raptai ataupun rehearsal bagi acara Viva Electra masih sedang berlangsung, dan saya hari ini sebenarnya sebelum habis tu saya kena habiskan raptai, tapi oleh kerana hari ini saya dah janji dan ingin kendalikan MJ12 ni lah, saya kembali untuk bersama dengan anda pada tengah malam ini, dan saya harap anda juga dapat terus setia bersama dengan saya untuk berkongsi pengalaman yang dikongsi sama. Ini kiriman private message yang saya terima, datangnya daripada Abang Said Mustafa. Katanya di sini, Assalamualaikum Gizi. Waalaikumsalam. Rasa-rasanya saya pernah juga ke hotel, salah sebuah hotel di Bandung, agaknya hotel yang sama. Satu bilik tu dijadikan sebagai bilik pendinding. Sebenarnya hal ini saya tahu daripada seorang tour guide yang membawa kami berjalan-jalan lah, dan dia pun membuka cerita. Dia tanya, "Bapak tahu enggak, dalam hotel ni ada satu bilik yang dijadikan sebagai bilik pendinding. Ini supaya hotel itu tidak berhantu. Lazimnya hotel-hotel ni kalau bukan waktu musim cuti, banyak bilik yang kosong. Dan bilik-bilik yang kosong ni, kata Encik Said, mengikut apa yang diceritakan oleh tour guide lah, bilik-bilik yang dah lama kosong ni selalunya akan disinggah oleh makhluk-makhluk jin, dan mereka akan duduk dekat dalam bilik kosong ni dan menjadikan rumah mereka. Kecuali bilik tu ada orang. Tapi kalau dah lama kosong, bukan musim cuti, banyak bilik yang kosong ni akan diambil. Jadi oleh kerana itulah katanya pihak-pihak hotel, tak semua, tapi ada hotel-hotel mengambil langkah menjadikan satu bilik tu sebagai tarikan lah. Kalau ada jin yang datang nak menghuni dalam bilik kosong, dia akan pergi dekat bilik ni. Jadi kalau diberi bilik ni macam cik abang kita tadi tu yang berkongsi pengalamannya, anda bayangkan tersalah kasih bilik, dia dapat bilik, boleh saya katakan bilik puaka. Ayolah, tak kes kronik tu. Okey, kita akan berehat seketika. Saya akan kembali sebentar nanti bertemankan Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan.
Baik, selamat tengah malam ataupun selamat pagi kepada semua peminat rancangan MJ12 yang sedang memantau siaran kami. Kita ada juga rakan-rakan dari Australia seperti Puan Kamsatun yang katanya sedang mendengar dari Australia. Ada juga rakan-rakan dari England, dari Netherlands, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan seperti saya katakan, kita ada tetamu khas pada malam ini. Ini juga merupakan salah seorang peserta bagi acara Hantu Kronik 2014 yang telah pun diadakan baru-baru ini. Dan ini lebih tepat lagi, mereka juga adalah sekumpulan makeup artist, special effect makeup artist lah, yang saya rasa saya telah pun ketengahkan gambar-gambar mereka di Facebook Ria. Dan sekiranya kalau mungkin ada yang berminat untuk dapatkan hikmat, bukan hikmat untuk kahwin makeup artis macam ni nanti lari orang tapi ini lebih pada mungkin kalau ada di antara kita kan nak adakan birthday party ke dengan temanya seram kalau nak dapatkan hikmat untuk mungkin saja-sajalah untuk tema seram tu, nak make upkan tetamu anak-anak anda dengan temanya seram, boleh dapatkan hikmat. Dan segala perincian bagi teman-teman kita daripada House of the Unknown telah pun saya muat naikkan di Facebook kami. Jadi bersama dengan saya di studio kita ada teman-teman, boleh kita dengar suara dan kenali mereka dahululah. Yang pertama ni Cip dia Cik Johan apa khabar Cik Johan? Baik, alhamdulillah. Yang satu lagi siapa nama? Perkenalkan diri. Saya Yus. Yus. Dan seorang lagi? Saya Lin. Lin. Dan Lin adalah isteri kepada Johan Saya. Suami isteri minat benda yang sama Bagus suami isteri minat benda makeup. Dan terima kasih dan selamat datang ke rancangan Misteri Jam 12. Senang tak cari tempat ni? Jadi bila sampai ni keadaan di luar tu macam mana? Sunyi, sepi? Sunyi sunyi lah sesuai sangat. Kalau anda nak tahu hantu karak, itulah isteri pada Encik Johan kita yang telah pun didandan, ditata rias menjadi hantu karak. Mungkin sebelum kita sentuh tentang pengalaman seram anda bertiga lah, pengalaman seram mungkin bercuti ketika make up ke, ataupun ada acara-acara yang anda hadapi, yang anda hadiri, mungkin di rumah ke di luar. Dari mana anda belajar makeup special effect ni? Johan Kata belajar actually ataupun datang secara natural memang minatnya dah tempat situ. Jadi kata orang tu kalau ada minat di situlah kita boleh buat kan. Jadi saya tengok ramai di Facebook. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda dan berikan kata-kata semangat lah. Ini jarang Jadi kalau ada anak-anak muda yang berkecimpung dalam bidang yang jarang diceburi ni, sama-samalah kita berikan sokongan Jadi ada yang kata, seram gila makeup ni, kata Zul Aguero Ada yang kata Axelo Voska, gila habis seramnya Kisi. Kalau boleh tu peserta hantu kronik suruh duduk dalam konti, lampu dimatikan, boleh tak Kisi? Boleh. Saya rasa mereka tak ada masalah sebabnya dah hari-hari selalunya kalau make up seram-seram dah hari-hari tengok muka seram Dah selalu juga. Dah selalu. Okey. Dan ini kalau cakap tentang make up seram ni, dari mana anda dapat inspirasi untuk buat mereka? Mungkin ada tonton ke, ataupun anda malam-malam korek kubur tengok macam mana main. Macam mana Johan? Okey, inspirasi yang saya dapat pertama kali memanglah kita kadang tengok cerita cerita di TV ataupun di wayang yang kita tengok. Selain daripada tu lihat benda yang benar lah. Jadi apa yang anda lihat di situ adalah apa yang saya nampak sebenarnya. Jadi bila anda ternampak ini inspirasi daripada mungkin terbayang-bayang ternampak daripada penampakan yang anda alami, anda cuba lakarkan dari segi special effect makeup Wah, okey. Ini kita nak tanya sekarang ni pengalaman misteri yang anda bertiga pernah alami lah secara individu mungkin ataupun Cik Johan dan isteri mungkin pernah bercuti ke. Kita akan kembali selepas ini, anda jangan ke mana-mana.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, terima kasih kepada semua pendengar Ria 897. Kita akan mulakan dengan kisah pengalaman. Mungkin kita nak mulakan dari siapa dahulu? Yus. Yus, okey, Yus. Yus pernah mengalami pengalaman yang seram ni berlaku di mana? Di Singapura, di luar Singapura? Di Singapura juga. Di mana? Kalau Yus boleh dekat sikit dengan mic. Kita ada buat rumah hantu di Singapura. Masa tu dalam 2 tahun lepas. Tidak, tahun lepas lah. Tahun lepas. Rumah hantu tu mulanya kita adakan di daerah Geylang. Fasa pertama rumah hantu sebelum kita berpindah tempat. Waktu tu rumah hantu tu kita buat sebesar yang selalu kita bikin. Dalam rumah hantu tu bila kita letak dalam 2-3 prop. Tapi pada waktu tu bila saya masuk untuk cek kita punya hantu-hantu yang prop-prop kat dalam tu, ada terlebih. Nampak yang sebenar. Jadi dalam rumah hantu tu, gelap. Berapa besar kawasan rumah hantu tu? Dalam Kalau kira meter tu dalam berapa? 9 meter kali 20 meter ke? lebih dalam 20-30 meter dah. Oh, jadi dalam 20-30 meter tu ada lorong yang anda siap lah. Lorong kita tu berpusing-pusing dan ada satu Dengan kain hitam anda buat 2-3 lorong stesen. Jadi bila dekat dalam tu ada katakan bila dalam rumah hantu tu yang dah gelap tu ada sesuatu. Ada sesuatu sebenarnya kita ada taruh masa tu kita ada 3 prop. Satu Pontianak yang di daerah depan, dan pocong di tengah, dan di sebelah belakang ada sistem nyesot. Tapi di sebelah depan tu antara lorong yang pertama dan kedua ada 2 Pontianak. Siapa yang perasan ni? Saya sendiri yang perasan. Anda, kru okey. pun perasan. Tapi kru ingat ada extra prop sebenarnya. Tapi bila dia tanya mana datangnya Satu lagi? yang satu lagi kat depan tu, saya cakap mana ada. Saya nampak memang ada satu. Tapi belakangnya ada lagi satu. Tu sebenarnya tak tahu datang daripada mana lah. Memang dia tak bergerak pun. Dia cuma diri situ dengan tutup rambut dia. Dan akhirnya bila semua kru keluar, masuk balik dah tak ada lah, dah hilang. Dah tak ada, dah hilang. Jadi anda katakan depan tu ada satu patung Pontianak yang anda dirikan untuk haunted house. Dan kemudian di tengah tu apa? Pocong. Yang akhir pocong. sekali Akhir sekali kita bikin sistem ngesot. Itu seram tu sistem ngesot Itu yang selalu last buat orang lari keluar. Sistem nak ngesot. rompuh. Kalau yang Tak betul ni lagi seram. Kalau orang betul-betul dia dia ngesot. mungkin ada pendengar Misteri Jam 12 belum lagi menonton filem Sister ataupun Suster Ngesot. Anda boleh carilah filem tersebut dan tonton. Memang menyeramkan. Cara dia panggil dia ngesot betul-betul lah. Dia duduk kat lantai, dia tarik tarik Badan dia macam berat gitu. Jadi itu pengalaman ketika mengadakan satu haunted house lah, rumah hantu. Dan bagaimana pula dengan Johan sendiri ataupun isterinya? Bagi saya pula zaman Ami lah. Time saya NS masa saya kalau tu tak dibagikan kita bawa handphone. Jadi saya terpaksa call tempat bawah lah, public phone. Jadi bila saya ke bawah tu dalam masa jam 2 pagi. 2 pagi, selepas telefon tu saya naik atas lah. Bang saya tingkat 3. Jadi bila saya naik tu, tak semena-mena saya termasuk ke toilet tingkat 2. Dan toilet tu dikenali sebagai ada 2 orang yang bunuh diri lah. Laskar. Dalam tanda sekolah. Dulu kita dengar selalu
Tak tahulah sejauh mana kebenaran. Tapi dengar bila katakan ada rekrut-rekrut ni dah tak tahan dengan tekanan Betul. ada sampai meragut nyawa sendiri. Betul. Jadi yang anda katakan dalam tandas tu ada bekas lah. Kononnya dengar cerita sejarah ni ada 2 rekrut bunuh diri Jadi bila dah sampai tandas tu saya terjaga macam tersadar asal aku masuk dalam toilet ni saya pun keluar balik. Bila saya keluar balik tu nak naik tangga. Bila naik tangga terus saya terdengar orang panggil nama saya. Kalau suara lelaki mungkin sarjan saya ke ataupun rekrut yang lain Tapi ni suara perempuan. Sama lah gitu. Bila saya sadar tu terus menggigil. Terus tak terjalan nak naik tangga tu. Selawat terus saya lari. Terus naik jumpa kawan saya. Terus tidur. Dan gangguan tu setakat 1 malam tu je lah. 1 malam tu je. Baguslah dia tak terus berterusan. saya tak telefon. Jadi cakap tentang apa ni NS, ada kisah yang ingin saya bacakan di sini. Datangnya daripada sekejap mana tadi kisah dia. Ni dia. Daripada pendengar kita yang berkongsi, berikan saya sedikit masa untuk berkongsi membaca kisah ni yang ini datang daripada Encik Azmi. Kata Encik Azmi, dahulu ketika saya menjalani perkhidmatan negara, waktu tu latihan di Pulau Tekong, dia panggil route march pada waktu malam. Pernah ingat, masih ingat lagi route march? Jadi route march anda dalam hutan? Hutan ada. Jalan raya. Lazimnya mungkin boleh kongsi route march anda tu selalunya berapa jauh jalan? 24 klik. 24 km. Memakan berapa jam tu? 1 hari pun ada. 1 hari Jadi inilah yang diceritakan oleh Azmi, route march, dan waktu tu sedang berehat. Apabila pelotun komander katakan okey, semua boleh berehat. Jadi kita ramai-ramai KC masing-masing cari tempat lah untuk duduk, makan, minum dan lelapkan mata seketika lah sebelum kita sambung balik route march kita pada malam yang disebutkan. Teman saya seorang ni dia duduk agak jauh daripada yang lain. Tak tahu kenapa pada malam tu dia duduk jauh. Orang lain semua duduk dalam kawasan yang dekat-dekat lah. Tapi seorang rakan ni yang bernama Fadli kata Azmi duduk jauh di sebatang pohon. Kemudian saya tengok dia ni lain macam je. Saya pun menegur lah, bukan tegur dia, tegur teman-teman yang lain, cakap kenapa dengan Fadli tu duduk jauh sangat. Dan yang hairan, teman-teman yang lain cakap mana ada Fadli, tak nampak pun. Saya yakin saya nampak Fadli. Tahu-tahu aja Fadli dari belakang, "Hoi, apa-apa cakap pasal aku Saya tengok tadi saya nampak si Fadli ni sedang jalan perlahan-lahan pergi dekat pohon tu, duduk seorang diri. Dan tahu-tahu Fadli menegur saya dari belakang. Pandang balik dekat pokok tu, dah tak ada orang pun duduk di sana. Tak apa. Kemudian apa yang berlaku bila komander kita kata okey, nak kena mulalah route march ni, dah berehat semua kan. Kita pun berdiri dan sebelum berjalan kita harus head count. Kita mula dari depan 1, 2, 3 sampai belakang. Saya ni yang terakhir. Cakaplah saya ni nombor yang 43. Di belakang saya dah tak ada orang. Tahu-tahu aja saya cakap 43, belakang sambut 44. Dan Casey, menurut apa yang saya tahu, orang-orang Cina ni nombor 44 yang dimaksudkan mati. 44 se itu mati 2 kali. Saya pun tak berani toleh belakang. Tapi bila dia pekik 44 tu, dia tak pekik sekuat-kuatnya sampai orang lain dengar. Cuma dia berbisik. Bayangkan 42, 42, 43 sir. Tahu-tahu dekat belakang 44. Saya toleh. Mata saya tengok kiri kanan. Terus saya rapatkan badan dengan teman-teman yang ada di hadapan saya. Kita mulakan marching. Dan setelah kita balik pada paginya, balik ke camp, saya ceritakan hal ini pada teman-teman yang lain. Mereka sama sekali tidak percaya dengan saya. Tapi akhirnya, biasalah Casey, NS ni 2 tahun. Setiap seorang mesti akan alami apa yang saya alami. Betul-betul mereka kena, baru padan dengan muka. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu tadi kisah yang dikirimkan oleh teman kita Azmi. Jadi bila head count ni ada orang sambut kat belakang, dia sambut perlahan-lahan 44.
Ya, anda pernah dengar kisah ni yang berlaku di ketika NS ataupun ni pertama kali anda dengar kisah sedemikian rupa? Selalu juga dengar. Jadi mungkin nak tanya pada siapa ni nama lupa pula tadi. Johan. Yang tadi tu Lin. Okey, Lin. Hantu karak Lin hantu karak. Mungkin Lin kalau dikatakan dalam Misteri Jam 12 ni mengikut teman-teman pendengar Ria mengatakan daripada pakar-pakar mengatakan orang perempuan ni lebih lemah dari segi emosinya. Jadi lebih lemah, lebih senang nampak. Jadi Lin macam mana? Betul? Senang-senang nampak ke waktu tengah make up tu terbayang ke? Untuk saya alhamdulillah so far tak adalah nampak. Dan tak ingin nampak lah. Betul. Tapi ada jugalah experience macam pernah merasa sesuatu lah. Apa yang berlaku tu? Ini berlaku di mana? Di Singapura ke? Di Singapura. Waktu tu saya tengah hamil. Jadi hamil anak saya yang kedua. Yang kedua. Selalu orang cakap yang pertama Yang pertama okey lah, alright Yang pertama alhamdulillah alright lah. Yang kedua lah. Ni yang kedua. So waktu tu biasalah keluar malam, tapi orang tua tu kata kan jangan keluar malam, tapi ini keluar malam lah. So ini keluar malam. degil lah ni anak yang ungkal Jadi bila waktu tu boleh anda hamil anak yang kedua berapa bulan tu? Sekitar dalam baru 3 bulan gitu. Jadi waktu tu nak pulang dari tempat, dari pergi ke tempat lah. Jadi on the way nak balik tu dah sampai di bawah blok. Jadi nampak ada macam imbasan benda hitam lah macam jalan. So bila, tapi tak ingat apa-apa. So jalan aja, tiba-tiba nak naik kat tangga tu, tiba-tiba terus start rasa seram sejuk, meremang satu badan. Jadi terus dengan kalang kabut lah naik atas. Tapi bapa ada kat belakang. Jadi bila nak naik tu, terus bapa cakap dengan saya, cepat-cepat naik. Saya pun naik atas. Terus semua saya dengar bapa cakap macam bapa menghalau lah benda tu. Dah balik. Itu je lah saya dengar. Lepas tu besoknya baru bapa cakap ada benda sebenarnya nak ikut saya, nak mendamping saya. Dengan anak tu berbahaya tu. Dan mungkin sebagai waktu tu lah yang hamil tu, ada pantang-pantang yang anda dengar lah. Anda mungkin tak ikut tapi dengar makcik cakap ni, cakap tu. Selain daripada jangan keluar malam tu, ada lagi pantang-pantang yang anda dengar tak? Kalau dahulunya orang kata wanita hamil zaman-zaman kampung lah, dikatakan di sini, ini daripada Kak Juliana. Kata beliau, dulu zaman-zaman kampung waktu hamil, wanita-wanita digalakkan untuk membawa benda tajam, dan di dalam beg katanya makhluk seperti hantu penanggal memang suka mendampingi wanita-wanita hamil, sebabnya darah dan juga kandungan yang ada dalam perut tu. Jadi makhluk penanggal ni pula dah disumpah untuk takut dengan benda-benda tajam. Sekiranya mereka yang membawa benda tajam, yang keluarkan benda tu, dia akan terus terbang dan meninggalkan wanita yang hamil tersebut. Jadi mungkin ada pantang-pantang larang ke yang pernah anda dengar ke? Tak ada Antara satu itulah memang barang yang tajam kita harus bawa. Tak ada bawa pistol, tak payahlah. Pistol tak tajam. Ketuk pula dia. Okey, kita akan berehat bersama dengan rakan-rakan kita. Saya akan bacakan satu kisah dahulu, boleh? Nanti kita akan kembali, kita akan tanyakan soalan-soalan yang lain lah. Ni ramai sebenarnya yang telah pun puji make up yang dilakukan oleh Johan dan rakan-rakan. Itu dari House of the Unknown. Nanti Johan boleh lungsuri Facebook Ria dan boleh lihatlah. Terima kasih pada geng-geng momok lah. Ini bagus saya suka dengan kata-kata semangat perangsang yang diberikan ni. Sama-sama lah. Satu hari mana tahu kalau saya dapatlah terbitkan lagi MJ12 The Movie ke. Cik. Kalau ada Tan Sri datuk-datuk yang nak sponsor, mengapa tidak? Manalah tahu satu hari Johan dan rakan-rakan dapat langkah kaki ke seberang tambak untuk make upkan David Teo punya movie. Jadi jangan lupa untuk kongsilah gambar-gambar make up ni, dan semoga dikenalilah bakat rakan-rakan kita. Baik, saya akan tinggalkan mereka dahulu. Kita akan berkongsi pengalaman berikut ini. Dan ini saudara, kisah yang ingin saya bacakan adalah kiriman
daripada Kak Putri Hani ataupun beliau ingin dikenali sebagai Hani. Katanya Kak Hani, peristiwa yang berlaku ketika beliau ni berkhidmat sebagai penolong mak andam. Ini dia kisah sebagai penolong mak andam. Sebelum saya baca kisah Kak Ani, ni nak beritahulah disclaimer tak semua mak andam macam ni. Tak semua. Mak andam baik. Mereka nak mencantikkan pengantin, tu niat mereka. Tapi ada juga yang mungkin yang terlampau taksub dengan tugasan, nak lebih cantik, telah pun melakukan sesuatu. Inilah yang Kak Hani nak ceritakan kepada anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik pendengar Ria 897, kisah daripada Kak Hani, seorang pembantu mak andam. Katanya kakak waktu itu dalam proses nak mencari kerja sambilan. Dan kakak mendapatkan satu pekerjaan merupakan pembantu mak andam. Dan waktu yang sama dalam proses nak menjadi mak andam sepenuh masalah. Kerja mak andam ni bagus, hanya pada hujung minggu lazimnya. Jadi pada hari-hari biasa kakak boleh berikan tumpuan pada keluarga, pada suami dan anak-anak. Pada mulanya kakak ni bersama dengan seorang mak andam ni, macam-macam pantang larang kisi yang dia suruh lakukan. Antara perkara lah yang kakak nak katakan di sini. Nanti malam-malam hari dia akan ajak kakak untuk ikut dia. Pergi mana tu kisi? Pada malam hari dia akan bawa kakak pergi ke tempat persandingan pasangan pengantin. Dia akan pergi belakang pelamin dan dia akan letak sesuatu. Benda yang dia letak tu katanya adalah penyeri majlis. Kakak dengar pun terkejut dan tertanya-tanya dalam hati, perlu ke nak pakai barang ni semua? Kemudian dia kata, engkau jangan fikir bukan-bukan. Benda ni benda baik. Aku letak sini penyeri majlis. Jadi orang yang datang tengok pengantin cantik, pelaminnya lawa. Dan kalau ada orang niat jahat, tak boleh berlaku, kata mak andam tu pada kakak. Kakak pun ingatkan ini satu perkara yang biasa yang dilakukan. Sebabnya orang Melayu kita ni memang banyak sangat kisi petua-petua dan pantang larang. Kakak pun ikutlah apa yang dikatakan. Selain dari itu, nanti ada satu malam bila kita make upkan, mendandan pengantin perempuan. Bilik pengantin tidak dibenarkan dimasuk oleh sesiapa pun. Bukan pasal dia nak pakaikan perempuan tu baju ke, bukan. Walhal pengantin selalunya akan pakai baju dulu, baru make up. Jadi waktu make up tu lah apa mak andam ni buat kisi. Kakak dekat dalam dengan dia. Katanya tutup pintu, jangan kasih orang masuk. Tak baik sampai aku habis. Itu satu lagi petua. Sekiranya kalau mak andam ni tengah make up, orang masuk tengok, takkan menjadi make upnya. Kononnya kata macam tu. Jadi bila si mak andam ni make up, pengantin tengah duduk, dia keluarkan sebotol air kecil. Ia seperti botol minyak kapak yang kecil. Letak dekat jarinya, dia letak dekat hujung mata kiri dan kanan. Kemudian dia membaca, seri-seri pengantin, seri-seri kemuning. Datang menyeri pengantin di majlis bersanding dan sebagainya yang tak nak saya sebutkan sampai habis. Kemudian dia suruh pengantin pejam mata, dia ambil ibu jari kiri dan kanan, dia tekap pada mata pengantin dan dia mula membaca sesuatu yang kakak tak dengar. Baru dia mula make up. Dah make up semua, dah habis, baru katanya buka pintu dan orang boleh masuk. Dan pendengar Misteri Jam 12, kakak disuruh buat, kakak diajar baca mentera ni lah. Kononnya ini bukan mentera, katanya doa seri pengantin. Disuruh baca dan hafal. Jadi kakak pun buat. Sampaikan pada satu hari, di satu persandingan, pengantin ni sedang bersanding, duduk dengan suaminya. Keadaan pada hari itu memanglah gembira dan meriah sangat-sangat. Jadi bayangkan, datang seorang pakcik, datang kepada wanita ni, iaitu pengantin yang sedang bersanding. Perempuan yang sedang bersanding ni, pengantin perempuan, permaisuri, salam pakcik, cium tangan. Dia salam pakcik ni, lepas dia cium tangan, perempuan ni terus pingsan. Pingsan kisi.
dekat majlis dia. Pada mulanya tidak ada orang pun yang tahu kenapa. Jadi semua menjadi kecoh. Terpaksalah bawa si pengantin perempuan naik ke atas untuk tenangkan dirinya dan menelefon ambulans lah. Mungkin dia tidak sihat. Dan akhirnya pakcik ni naik ke atas. Pakcik kata, biar saya tengok. Siapa Mak Andam kat sini? Kemudian Mak Andam ni datang. Awak ada pakaikan dia barang ke? Mak Andam tu berbisik lah dengan Mak Andam yang kakak bertugas ni. Kemudian Mak Andam tu kata, tak, saya tak pakai. Kakak rasa pelik. Padahal dia ada pakaikan. Kakak pun cakap, pakcik minta maaf, ada. Mak Andam pusing tengok kakak, beliakkan mata. Tadi kita ada. Walaupun kakak tak pakaikan, kakak terpaksa cakap kita ada pakaikan seri pengantin. Masya Allah. Ambil aku air. Tuan rumah ambil air. Pakcik ni membaca surah. Kemudian suruh bapanya sapu dekat muka pengantin. Bila nak sapu, Mak Andam ni bercakap, habislah makeup aku. Dia boleh marah lagi ke si? Semua orang menjadi kecoh. Dan dipendekkan cerita, selepas majlis itu, saya pun berhenti daripada berkhidmat dengan Mak Andam tersebut. Casey, antara perkara yang dilakukan, bayangkan Mak Andam ni pernah terlupa nak buka susuk seri pengantin yang dipakainya. Kalau terlupa nak buka pada malam pengantin bila suami isteri nak tidur, suaminya akan terbangun waktu malam. Ketika isterinya pejam mata tidur, dia akan nampak wajah susuk yang sebenar merupakan wajah hodoh. Jadi pernah berlaku kes-kes macam ni. Kakak tak faham lah kenapa ada sesetengah Mak Andam ni masih nak menggunakan ilmu-ilmu sedemikian. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, kita kembali bersama dengan rakan-rakan dari House of the Unknown, merupakan peserta dan makeup artis untuk Hantu Kronik 2014. Ini ada maklum balas yang diberikan daripada kisah yang diceritakan oleh Johan tadi. Katanya Mamat Retro dalam NS yang bunuh diri bukan pasal latihan, bunuh diri sebab putus cinta. Mungkin. Sebabnya bila NS tu dah masuk dalam camp, seminggu sekali boleh keluar jumpa kekasih, dan kekasih pula macam, alamak apa ni, boring lah boring. Lepas tu kekasih yang dekat luar ni pula cari orang lain, putus lah, frust. Betul lah. Jadi mungkin lah Muhammad Retro macam pengalaman je. Dan terima kasih juga pada rakan-rakan pendengar yang telah pun memberikan maklum balas, komen dengan gambar makeup yang disiapkan oleh rakan-rakan. Secara rambang lah. Ada kata di sini, wah seram sih. Kakak tengok gambar-gambar yang di-makeupkan oleh Johan ni menyeramkan sangat-sangat. Kalau kakak naik lift jumpa nak si pocong ni, kakak boleh pingsan dan koma dalam hospital 40 hari. Dia boleh tahu saya dia koma berapa hari. Boleh kasih waktu lagi 40 hari kah? Ada yang kata di sini dari teman kita Zura Ebeli, ni boleh jadi pelakon Walking Dead, jadi zombie. Ada sendiri macam mana minat dengan filem-filem zombie? Minat jugalah. Zombie Kampung Pisang. Itu bakor dia. Bakor dia. Ada yang kata, wah seram betul. Nabila Sulaiman kata, seram sih. My gosh, boleh nightmare aku tengok. Yang ini Roy Castillo pun kata, terbaik lah. Caya lu lah bro. Wow, tak sangka seram gila. Nasib baik background terang menerang. Kalau background gelap, confirm yang lihat terperanjat daripada Nurul Hanisa yang berikan pendapat pandangan. Nanti anda boleh simak lah kiriman-kiriman teman. Dan kita kembali kepada pengalaman misteri yang anda alami. Mungkin kalau ada pengalaman di luar Singapura tak, yang mungkin anda pernah bermalam di sebuah hotel ke, macam mana? Yang pernah satu hotel, masa tu kita keluar dengan keluarga, satu keluarga. Hotelnya saya takkan bilang lah. Ni di mana? Di Malaysia? Di Malaysia. Di Malaysia. Okey. Dan pada malam tu bila kita tidur, kita suka tidur ramai-ramai tempat hotel. Tapi hotel tu 2 tingkat. 2 tingkat. Sebelah atas tu tak ada orang.
Jadi bila kita tengah tidur tu, saya terperasan lah bapa mertua saya sedang berzikir tempat balkoni lah. Dan tak semena-mena tempat atas dengar macam orang mengamuk, campak-campak barang. Atas di tingkat atas. Di tingkat atas. Oh, dia kira dia macam mansionette lah, atas bawah. Oh, okey. Daripada situ lah terfikir juga atas tak ada orang, tapi siapa yang campak-campak ni? Furniture tu Jadi bila paginya tu kita bangun, kita tengok barang semua teratur. Jadi tanda tanya lah, benda apa yang jampak-jampak semalam malam apa yang mengamuk. Jadi malam tu dengar bising kat atas lah. Tapi bila ni atas, orang gaduh campak orang. jadi bila anda ni atas tu, anda nak lihat mesti confirm ada benda yang terbalik sebabnya semalam kecoh lah. Tapi ni atas benda semua Mungkin lah. Jadi macam mana dengan anda? Ada pengalaman-pengalaman chalet ke? Tak ada ke sih, dekat arwah rumah tok saya dulu. Daerah Muar. Oh, di Muar, okey. Tapi masa tu saya umur dalam 8-9 tahun lah. Biasalah kalau malam-malam dah sakit perut kan. Rumah tok saya tu bilik air dia dekat luar. Tu biasa. Orang apa ni, rumah di sini, tandas belakang rumah tapi jauh sikit. Betul. Jadi kita nak bawa air pergi ke sana. Jadi dalam masa pukul dalam tengah malam gitu, dalam 12 lebih 1 lebih. Dalam banyak-banyak waktu tu tengah sakit perut. Waktu tu juga aku sakit perut. Betul. Jadi nak kejut yang lain semua tengah tidur. Cuma dapat kejut arwah mak je lah cakap nak pergi bilik air kat luar, nak buang hajat. Jadi dia cakap kau pergi dulu, nanti mak datang. Jadi saya keluar dulu dengan satu bali air. Jadi mula-mula ingatkan nak suruh mak temankan lah. Ingat berapa tahun? 7-8 tahun lah. Budak lagi kesi. Jadi mak cakap kau pergi dulu lah. Kau pergi dulu. Dia tengah ngantuk-ngantuk kan. Okey. Jadi saya pun keluar, ingat tak ada apa-apa lah. Jadi dah tengah buang hajat tu, tiba macam dengar macam orang lari sana lari sini, dengar kecuk-kecuk gitu. Dengar tapak kaki. Mula-mula ingat buat bodoh je. Baru lepas tu kemudian dengar macam suara perempuan tengah menangis. Macam mendayu-dayu kan. Dia menangis pelan, dia lagi pelan ke si. Tapi dia punya menangis tu panjang, dia melirit panjang. Kemudian tiba-tiba daripada nangis tu jadi pekik. Dia punya pekik tu sampai telinga berdesing lah, tak boleh tahan. Macam gitu juga. Tapi dia punya dia pekik tu sampai dia tarik panjang gitu, sampai rasa macam boleh pekak telinga. Jadi tak boleh nak tunggu apa lagi kan. Lekas-lekas Buat yang patut buat yang patut lah, terus. Tapi yang penting belum sempat mak keluar pun dah masuk balik. Tapi yang penting belum sempat mak keluar, sempat bersihkan lah. Itu yang penting. Itu yang penting. Jangan pula kau keluar tak sempat nak bersihkan. Itu kes kronik tu lagi kronik. Dan itu dia kisah daripada rakan-rakan kita. Ada juga yang katakan di sinilah Kisi, tak banyak tak semua mak andam macam tu tau. Ini daripada Kak Nurlila. Saya mak andam, saya tak pernah pun menggunakan mentra-mentra jampi serapa ni. Betul lah, kita tak cakap semua tak semua yang jahat. Ada juga, bukan cakap mak andam tu yang tidak baik lah. Cuma kadang-kadang dah terlampau taksub dengan kerja, nak nampakkan pengantin tu lawa. Niat dia baik lah, cuma cara dia salah. Kalau nak cantik kan boleh, senang je nak cantik kan. Kalau nak burukkan pengantin boleh jumpa Johan and the gang lah. Mana tahu satu hari nanti orang dah terlampau kemaruk sangat dengan cerita seram make up konsep lain. Betul. Kalau dulu-dulu sekarang tak tahu masih ada lagi ke tak,
Tapi dulu ni kita side track sikit lah. Waktu zaman-zaman persandingan ni mesti ada orang buat photoshoot pakai baju-baju luar negeri. Kan baju Jepun lah, baju India. Saya tak faham kenapa orang buat macam tu. Dekat dalam studio tukar-tukar baju tau. Satu trend lah. Tapi sekarang trendnya ada, cuma dah kurang orang lakukan, lebih kepada outdoor shoot. Tu yang orang suka lah. Tapi mungkin akan datang trend hantu suami isteri make up jadi misteri nampaknya. Suami orang minyak, isteri jadi cipun. Style Baik, kita akan mungkin ada lagi kisah yang terakhir sebelum kita akhiri, dan mungkin ada sepatah dua kata yang ingin dikatakan oleh rakan-rakan daripada House of the Unknown. Macam mana pengalaman anda, Lin, sendiri? Ada lagi kisah-kisah yang pernah anda alami ke? Pernah duduk sorang-sorang? Tak perlulah kisah-kisah yang nampak depan joget-joget, tak ada ni lazimnya kita ini ada kiriman yang saya tertarik ni daripada pendengar kita yang bernama Ayu. Ayu kata, saya ni tak tahulah adakah saya ataupun dalam rumah saya kebelakangan ini, Kisi, saya akan terasa seperti ada orang jalan masuk bilik, keluar bilik, dan kadang-kadang bila saya tengah tidur di atas katil, saya seperti perasan ada orang sedang berdiri depan pintu bilik saya. Waktu tu saya akan macam tidur, macam mata saya kelak-kelak lah waktu nak bangun dengan nak tidur tu, terbangun, nanti terperasan macam ada susuk tubuh berdiri depan pintu bilik. Dan seringkali beritahu suami saya akan menepis dan akan kata, sudahlah, awak ni banyak dengan MJ12 lah, kata suami saya. Tapi betul, ada waktunya, waktu maghrib, tengah duduk dekat ruang tamu, nanti sedang main handphone, dekat belakang saya, Kisi, ada kelibat orang lari. Dan mungkin anda sendiri, Lin, macam mana? Pernah alami tak rasa macam ada orang ke jeng-jeng-jeng? Selama ni so far tak ada. Tak ada bagus. Saya tahu kenapa agaknya. Sebab awak ni kira dah best friend hantu lah dah make up untuk hantu kan. Jadi dah kamcing lah. Dah sedara cakap, buat apa nak kacau dia? Dia selalu make up kan untuk kawan-kawan. Jadi tu antara macam sama je. Ada yang kata sini, wah, ini make up hantu ni, saya rasa kalau hantu tengok, hantu pun takut. Jahat, dahsyat. Dan mungkin sebelum kita tutup tirai pada malam ini, esok ada satu lagi yang terakhir adalah merupakan undangan saya, rakan-rakan. Ini merupakan juara bagi Hantu Kronik 2014. Ini merupakan pocong yang telah pun memenangi di ketika acara pada beberapa minggu yang lalu. Jadi kita akan bersama dengan Soul Hunter sekali lagi esok. Mungkin Soul Hunters akan datang bawa gadget-gadget yang beliau mereka ada gunakanlah ketika melakukan kerja-kerja paranormal investigation ni. Jadi sebelum tu mungkin Johan dan rakan-rakan nak cakap sesuatu pada para pendengar, kata-kata akhir dari anda, silakan. Ya, mungkin pada para pendengar, bagi pihak Hotu atau House of the Unknown, terima kasih atas sokongan-sokongan anda. Dan pada DJ KC, terima kasih kerana undang kami ke sini, temankan anda pada malam ni. Dan mungkin use anything, apa-apa. Sama juga, terima kasih pada KC kerana mengundang kami di sini. Dan pada yang komen-komen pada Kak Ria tu, terima kasih banyak dengan komen positif anda. Dan terima kasih juga kerana menyokong kami, dan tahniah juga kepada semua pemenang MJ12 Kronik. Well done. Jadi Lin, mungkin nak cakap apa, Lin? Nothing. Jadi kalau anda mungkin teman-teman pendengar Ria, kalau mungkin kalau ada D&D ke nak konsepnya seram, jangan lupa segala info lah. Dan boleh anda ikuti mereka juga di Facebook lah. Facebook mereka dah naik tadi saya tengok 50 like sekarang dah ada 60 like. Jangan lupa untuk like lah. Bila anda like, dan anda akan ketahuilah perkembangan mereka dan make-up yang mereka adakan. Dan mungkin kalau ada yang berminat nak ceburi bidang ni, macam mana? Nak belajar ke? Boleh. Silalah jumpa Mak Andam Johan. Ini Mak Andam tak ada pakai baca-baca ke? Tak ada. Baik, sebelum saya akhiri, ini ada kiriman daripada pendengar kita. Ini daripada Suhana. Katanya, KC, saya dahulu pun minat dengan make up seram macam ni. Sampailah pada satu hari
seorang teman saya mengatakan waktu tu saya berada di satu teater show. Ini bukan di Singapura tapi di Indonesia. Saya ni berada di sana attachment lah untuk belajar, dan waktu yang disebutkan saya sedang make upkan seseorang loro kidul ada loro kidul jadi make upnya tak seram lah, cuma saya sedang make upkan dia dengan memakaikan dia headgear, dengan mengenakan make up yang agak bright untuk persembahan di atas pentas. Dan teman saya mengatakan bila saya sedang make up, ada seorang lagi yang wajahnya mirip loro kidul berada betul-betul dekat sebelah saya dan sedang duduk sambil berdiam diri. Saya tak perasan, tapi yang saya ingat ketika saya sedang make upkan peserta ni ataupun pelakon ni, katanya Suhana, saya macam rasa meremang semacam. Sampaikan pelakon ni pula rasa meremang juga apabila saya sentuh tengkuknya ni, tersentuh tengkuknya, boleh rasakan bulu romanya meremang, dan saya pun rasakan yang dia ni pun dapat rasakan apa yang saya rasa, seperti ada sesuatu dekat sekitaran kami. Jadi bila teman saya menegur selepas kami make up tu, dia kata, tadi bila kau make up aku nampak ada perempuan sama muka macam loro kidul. Itu pelakon dia juga ke? Dan saya kata, taklah, pelakon dia ni lah, satu orang je. Pada malam tu Casey, Masya Allah, punyalah takut. Dan bila kita balik ke bilik hotel, teman saya masih lagi ceritakan pada saya hal yang berlaku pada hari itu. Terima kasih. Itu dia Suhana. Baiklah, masa tidak mengizinkan. Kalau boleh nak berceluti sampai pukul 4 pagi. Tapi tak boleh lah. Esok masing-masing bertugas. Terima kasih lah. Harap-harap boleh bangun untuk kerja. InsyaAllah. Kalau tak boleh bangun, make up. Make up muka macam buat mata bengkak, bibir tebal sikit, kasi, why I'm not feeling well. Bagus juga kalau macam ni idea babe. Datang kerja mata sebelah kasi, what happened to you? Accident my eyes see popping out. Ini satu taktik yang baik. Terima kasih sekali lagi pada rakan-rakan yang berada di Facebook Ria, yang sudi bersama dengan saya, juga rakan-rakan dari House of the Unknown, dan ada yang telah memberikan komen-komen anda. Jumpa anda esok malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12.